Tidak ada yang lebih bermakna dan berharga daripada kesihatan kami sekeluarga. Oleh itu, kami sentiasa mengamalkan minyak habatus sauda bersama madu. Titisan khasiat anugerah semula jadinya cukup membuatkan kami senyum bahagia. Minyak habatus sauda dan madu Kyrgyzstan keluaran Olive House. Pilihan keluarga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan, puan-puan yang biasa mengikuti saya dalam blog Dr. Zubaidi Haji Ahmad, drzubaidi.com, dan juga Facebook saya Dr. Zubaidi Haji Ahmad. Seperti biasa pada setiap hari Isnin 9.15 malam kita akan membuat perkongsian secara santai, mudah untuk difahami. Jadi bagi mereka yang mungkin tidak ada pengetahuan tentang sains dan perubatan, mungkin dia akan memberikan satu informasi yang berguna. Tetapi bagi mereka yang mungkin dah banyak informasi ataupun banyak maklumat atau telah belajar dalam sains perubatan terutamanya, mungkin maklumat atau perkongsian saya ini adalah perkongsian yang sangat santai. Jadi tujuan kita adalah untuk menjedarkan tentang penyakit, pemakanan dan juga ubat-ubatan supaya apa? Supaya kita punya pengetahuan apabila doktor mendiagnosa kita ada pelbagai penyakit, ada penyakit-penyakit tertentu, kita tahulah apa masalahnya. Okey, terus kepada slide pertama boleh? Okay, sebelum tu terima kasih kepada rakan-rakan yang dah berada bersama saya pada malam ni. Terima kasih Puan Salbiah Ali. Waalaikumsalam. Nurul Husna. Waalaikumsalam. Jin. Ini orang Kota Baru ni. Waalaikumsalam. Jadi kita nak perbincangkan sikitlah tentang berkaitan dengan apa yang dikatakan sebagai sel darah putih yang berlebihan. Sebab saya pernah ada satu kes dulu di mana seorang kanak-kanak berbahasa Cina. Sebab saya ingat lagi, sebab itu pertama kali saya tengok kes kanser. Selalu kanak-kanak ni masuk ke dalam ward kanak-kanak lah. Tetapi saya berada di ward pembedahan. Jadi kanak-kanak tu datang. Saya tak sure kenapa dia masuk ke situ, sebab mungkin umur dia 13 tahun. Jadi membezakan kanak-kanak dengan orang dewasa ni di hospital, bagi menentukan ward mana yang nak dimasuk, umur 12 tahun dan ke bawah selalunya kanak-kanak. Mungkin selepas 12 tahun, 21 bulan ke 22 bulan dia akan masuk ke ward dewasa. Jadi bila masuk je, kita tengok surat rujukan, dia kata kemungkinan kanser dan membawa laporan darah. Dari situlah kita start melihat apa punca masalah dan sebenar. Jadi sebelum kita bercerita tentang pembentukan sel kanser ni, kita juga cuba kita tengok tentang bagaimana sel-sel darah ni dibentuk di dalam darah. Sel-sel darah kita ni secara amnya ataupun secara secara amnya lah kita ada sel darah putih, sel darah merah dan juga platelet. Sel darah putih ni adalah untuk meningkatkan daya tahan kita apabila kita berhadapan dengan virus, bakteria, fungus dan juga parasit. Jadi bukan setakat kita nak meningkatkan antibody. Selalu ni sekarang ni musim orang bercerita tentang antibody kan, bagaimana dapat meningkatkan antibody melalui vaksin. Tetapi juga sistem sel darah kita, sel kita, sistem pertahanan dalam darah kita ni juga
terdapat pelbagai askar-askar, so-called askar-askar ni yang membantu meningkatkan sistem pertahanan darah. Di antaranya adalah sel darah putih. Antibody ni adalah sebahagian yang nanti kita akan beritahu ada sebahagian daripada sistem pertahanan, tetapi kebanyakannya adalah yang kita sebut sebagai sel darah putih. Okey, yang kedua kita ada sel darah merah. Sel darah merah seperti mana kita tahu bahawa sel darah merah ni membawa oksigen bermula daripada mana? Daripada paru-paru apabila ada pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Di mana apabila sampai paru-paru, karbon dioksida akan dilepaskan ke paru-paru, kemudian dia akan bawa keluar ke atmosfera. Sementara oksigen daripada atmosfera pula masuk ke dalam paru-paru dan masuk melekat pada hemoglobin dalam sel darah merah dan pergi ke seluruh tubuh kita. Jadi sangat penting kalau tak ada kita sebut anemia, yang mana mungkin kita akan rasa semput, sukar bernafas disebabkan kekurangan oksigen. Dan yang ketiga adalah yang kita sebut sebagai platelet. Platelet ni adalah sangat penting pada tubuh kita sebab dia menghentikan pendarahan. Mungkin pendarahan-pendarahan kecil dia akan menghentikan. Dalam tubuh kita ni tuan-tuan, pendarahan-pendarahan kecil ni kadang-kadang kita tak perasan, terutama di dalam darah, di dalam tubuh kita yang kita sebut sebagai internal bleeding. Mungkin mikro, mungkin kecil saja, tetapi dengan adanya platelet ni dia akan membantu darah membeku supaya darah ni tidak keluar daripada saluran darah ke dalam tempat-tempat yang lain. Kita bimbang begitu. Apa yang berlaku kadang-kadang apabila terlalu banyak sangat platelet ataupun terlalu kurang platelet, ini yang bermasalah. Jadi itu adalah 3 sel darah dalam tubuh kita yang biasa. Okay, cuba kita tengok sikit pembentukan sel darah. Semua sel darah ni bermula daripada satu sel. Nama dia apa je? Nama dia yang kita sebut sebagai hematopoietic stem cells, berada di dalam tulang sumsum ataupun bone marrow. Dalam bone marrow kita ada satu sel yang kita panggil dia hematopoietic stem cell ataupun kita panggil hematocytoblast, paling mudah sekali. Dia akan pertama sekali dia akan differentiate, dia akan menjadi beberapa jenis sel yang awal, sel awal yang kita sebut sebagai proerythroblast, myeloblast, lymphoblast, monoblast dan megakaryoblast. Selain daripada itu, sebahagian kecilnya dia akan membentuk semula hemocytoblast. Jadi dia ada hemocytoblast supaya dia kekal dapat membahagikan di masa akan datang. Yang selainnya dia akan membentuk 5 sel awal ni. Dari procytoblast ni dia akan membentuk sel darah merah yang kita panggil sebagai erythrocyte. Myoblast dia akan membentuk sel darah putih sama ada basophil, eosinophil, neutrophil. Yang ini kita panggil dia granulocyte. Maksud dia apa? Di dalam sel tu terdapat macam butir-butiran pasir begitulah, untuk fahaman mudah, yang kita panggil sebagai granulocyte. Satu lagi lymphoblast dan monoblast. Lymphoblast ni akan menghasilkan lymphocyte, sementara monoblast ni akan menghasilkan monocyte. Juga sebahagian daripada sel darah putih, kedua-duanya tidak mengandungi kita panggil granulocyte di dalamnya. Jadi sel darah putih ni ada 5, basophil, eosinophil, neutrophil, lymphocyte dan monocyte. Dan yang terakhir sekali, megakaryoblast akhirnya akan membentuk platelet ataupun thrombocyte. Yang akhirnya bentuk platelet yang dia akan bertujuannya untuk membekukan darah dalam keadaan pendarahan. Jadi kita tengok rakan-rakan kita yang berada sini, alhamdulillah selama 33 orang. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama saya. Tuan Ran Ibrahim, Waalaikumsalam Tuan. Zara Hamad, Waalaikumsalam. Afzan Muhammad, terima kasih. Mas Jan Mahmud, Waalaikumsalam. Priti Mia, terima kasih. Aida McKenny, darah merah saya mengecil. Bukan mengecil ke ataupun bilangan yang rendah. Mungkin kita akan cerita. Hari ini kita nak fokus kepada sel darah putih. Sarina Khairuddin, Waalaikumsalam. Amy Olihaus, Waalaikumsalam. Benarkah banyak makan bawang putih menyebabkan berlebihan sel darah putih? Ini tidak juga. Dia faktor ni bukan faktor pemakanan kebanyakannya. Jadi
faktor genetik yang saya akan sebut nanti. Songkok singit, terima kasih Tuan kerana bersama lagi. Waalaikumsalam. Zarbanu Nasir, terima kasih. Oh, saya minta maaf Puan. Puan Ran Ibrahim saya ingat Tuan tadi. Saya minta maaf Ran Ibrahim, terima kasih kerana selalu sama saya. Dapat diamond pula Alhamdulillah. Nuriza Prudential, Waalaikumsalam. Ni Puan ini untuk bagi mereka yang mungkin yang mengambil insurans, mungkin dia bila kita explain sikit dan sebagainya, ini satu education lah untuk sakit-sakit kita ataupun customer-customer kita. Nurpidah Ahmad Lim, Waalaikumsalam. Okey, kita cerita tadi dia adalah permulaan dan juga dia akan membantu, dia juga menghasilkan HSS sihat semula dan sebagainya, akan mendifferentiate ataupun menghasilkan sel-sel darah merah yang berlainan. Jadi kita faham ni, dia punya fakta dia adalah pembentukan sel-sel ini adalah berada di dalam som-som tulang kita. Kalau kita makan sop tulang tu kan, yang kalau kat Johor lah, saya tak tahu ke tempat mana, kalau ada sop tulang tu, memang dalam dia tu dia akan bagikan straw yang berlumen besar. Jadi kita sedut dia punya dalam tu, memang lemak betul, memang sedap. Yang itulah yang dinamakan sebagai som-som tulang. Ramai orang cakap tulang som-som, tapi saya tidak menganggap dia sebagai tulang yang berasingan. Cuma bahagian saja, sebab tu saya sebut sebagai som-som tulang. Dia bukannya tulang yang lain. Kalau contoh kita ada tulang ribs, tibia, fibula, yang itu dia ada perbezaan tulang-tulang, tetapi yang ini ada bahagian tulang. Okey, seterusnya. Okey, penghasilan dia kalau kita tengok sebagai contoh, semasa dalam rahim, dia dah bentuk lah sebenarnya. Pembentukan sel darah ni bermula di dalam rahim lagi. Pada peringkat awal ni apabila kalau kita tengok contoh bulan pertama berapa tu? 4 bulan, 4 minggu. Dia dah bentuk dalam yolk sac. Tapi dia tak sempurna lah. Kemudian semakin besar dia berlaku apabila baby tu dah mungkin 5 bulan, hati, limpa, spleen, ada start dah mula mengeluarkan sel-sel darah putih, dan akhirnya apabila dah lahir tu dia dah maksimum lah dia berlaku pada som-som tulang, dan juga ada juga sedikit lah pada kelenjar limfa. Dan selepas dilahirkan, postnatal tu kita lihat bahawa pembentukannya bermula daripada tulang femur atau tulang peha dan tulang kaki, tibia dan femur kalau kita tengok tu. Kemudian selepas semakin membesar, baby semakin membesar, dia akan dah menjadi mungkin kanak-kanak, remaja, dewasa dan jadi orang tua ni, berlaku pada kebanyakannya pada vertebral dan juga pelvis. Vertebral mana? Dia tulang belakang. Tulang belakang tu menghasilkan banyak sel-sel darah. Pelvis, tulang punggung kita, tulang punggung pinggul kita. Sternum, tulang dada. Ribs, tulang paru-paru, tulang dada kita. Sternum, tulang dada kat depan. Ribs ni tulang yang berada di kanan dan kiri kita. Ada juga ada lymphoid juga, lymph nodes ataupun kelenjar limfa, dan juga femur. Jadi banyaklah terdapat pada vertebra dan juga pelvis. Seterusnya, sel darah putih. Kita nak cerita tentang sel darah putih ni. Kita dah tengok tadi bagaimana sel darah putih ni terbentuk, iaitu daripada hemocytoblast yang berada di dalam tulang-tulang som-som. Sel darah putih ataupun white blood cell ni atau WBC lah, juga dikenali sebagai leukocyte. Jadi kalau tuan-tuan buat pemeriksaan darah, doktor akan tunjukkan kat situ, antaranya dia tulis sel darah merah, sel darah putih, platelet. Sel darah putih ni disebut, dia tak kerana dia tak sebut sel darah putih, dia sebut leukocyte. Leukocyte tu maksud dia adalah sel darah putih. Ia sebenarnya macam saya sebut tadi, ia adalah sebahagian daripada pertahanan dalam tubuh yang melindungi tubuh daripada serangan bakteria, virus, parasit dan fungus. WBC tidak mempunyai nukleus berbanding dengan sel darah merah dan juga dia tidak dia tidak mempunyai nukleus berbanding dengan sel darah merah dan juga platelet. Dia ada dua jenis tadi tu yang kita sebut sebagai myeloblast dan juga lymphoblast. Myeloid cell ataupun myelocyte ataupun dia peringkat awal tu yang kita sebut sebagai myeloblast,
adalah yang akan membentuk, kalau kita tengok gambar rajah tu, apa, neutrophil, eosinofil, mast cell, basophil dan juga monocyte. Jadi kalau tuan-tuan ada buat pemeriksaan darah tu, dia ada, kita panggil, ada di bawah daripada sel darah putih atau leukocyte itu, dia ada differential cell. Kat situ dia akan sebut neutrophil, eosinofil, mast cell jaranglah kita buat, basophil, ada monocyte. Kemudian di bawah lymphocyte cell pula tu, kalau tuan-tuan tengok dia ada dua. Selalunya yang banyak tu adalah lymphocyte dan juga monocyte. Yang monocyte. Yang ini juga dia akan membentuk T cell, yang mana dia akan membahagi kepada helper cell, helper T cell, memory cell, cytotoxic T cells, B cell, kemudian B cell akan bagi kepada plasma cell, memory cell dan juga sebahagiannya akan membentuk killer cells. Jadi sistem pertahanan kita ni yang mana yang menghasilkan antibodi? Tadi kita sebut tentang sel darah putih, pertahanan. Sel darah merah, antibodi mana? Sel mana? Sel darah body dibentuk oleh inilah sel-sel yang kita nak sebut ni, beta cell. Beta cell sebab tu dia ada plasma cell, memory cell, sebab dia akan mengingat apa bakteria, virus yang masuk dalam tubuh. Dengan itu dia akan menghasilkan antibodi. Jadi dia adalah sebahagian kecil daripada sistem pertahanan kita. Okay, kita tengok lagi rakan-rakan kita. Zarbanu Nasir, terima kasih berkongsi. Zanaria Ismail, salam doktor. Waalaikumsalam. Adakah sel darah bermaksud sel darah putih berlebihan? Sel darah putih tu, sel kanser darah tu selalunya kita sebut leukemia tu sel darah, merujuk kepada sel darah putih. Assalamualaikum doktor. Jim, ini daripada Jim Alia. Apa punca yang menyebabkan berlebihan sel darah putih? Nanti kita dengar kita punya perkongsian. Terima kasih Puan Ran kerana berkongsi. Nurpidah Ahmadli, Tuan, adakah sel darah putih mempengaruhi bilangan platelet pesakit yang menghadapi ITP? Ini pun satu fakta yang saya akan kongsikan, tapi saya sebut sekarang lah. Walaupun seorang itu menghadapi ITP yang tak ada kaitan dengan sel darah putih, apabila dia terlalu banyak ataupun terlalu sikit penyakit macam ini, dia akan mempengaruhi bilangan sel darah putih. Bila ITP ni terlalu banyak, sel darah putih dia akan menurun. Nanti kita akan sebut lagi. Liz Masnun, terima kasih berkongsi. Siapa lagi? Liza. SLE doktor. SLE lain. SLE adalah dia autoimmune disease. Dia berbeza. Dia bukannya masalah kanser, dia adalah autoimmune disease di mana kita punya sistem pertahanan kita terlebih terlebih respon. Okey, sel darah putih. Sel darah putih atau saya dah sebut tadi apa okey, seterusnya minta maaf. Kita pergi pada seterusnya. Komposisi darah. Yang ni kena faham. Kalau tuan-tuan pernah ambil darah, pernah tengok doktor masukkan ke dalam tiub darah tiub darah dia, tuan akan tengok yang atas dia akan sebenarnya akan berwarna kuning atau bawah dia akan berwarna merah. Di antara warna kuning dan warna merah ni, dia ada satu kita panggil Buffy coat. Yang itu adalah mengandungi leukocyte ataupun sel darah putih dan juga platelet. Dia hanyalah 1% daripada jumlah isi patu darah. Sementara plasma ni dalam dia mungkin ada antibody, mungkin ada yang membawa nutrien, makanan-makanan dan sebagainya adalah 55%. Sementara sel darah merah 45%. Ini adalah secara mudah saja komposisi darah. Okey. Sebentar Ada gangguan sikit pula. Tolong tutup. Okay, terima kasih. Bilangan sel darah merah, sel darah putih ni adalah sebenarnya indikator penyakit dalam tubuh kita. Bilangan yang normal antara 1.1 hingga 4. Yang ini kita sebut sebagai kuasa kuasa 9 atau kuasa 10. Maksud dia kalau kerana ditulis sebagai 4,000 hingga 11,000 sel darah putih dalam mikroliter darah. Jadi yang normal sel darah putih secara keseluruhan adalah 4,000 hingga 11,000.
Okey, sel darah putih adalah 1% dari jumlah isi patu darah. Darah merah, red blood cell adalah 40 hingga 45%. Peningkatan atau penambahan nilai normal daripada melebihi nilai normal sel darah putih dipanggil leukositosis. Ini adalah sebenarnya sistem pertahanan darah, sistem pertahanan tubuh apabila menghadapi jangkitan kuman, tak kiralah bakteria, virus, fungus ataupun parasit. Jadi kalau dia meningkat tu sebenarnya dia menunjuk kepada ada jangkitan kuman di dalam tubuh kita. Jangan risau sangat. Selalunya dia akan turun apabila jangkitan kuman ni telah didapat dikawal ataupun telah dah tak ada dalam tubuh, dia akan normal. Dia tidak menunjukkan kanser. Ramai ingat peningkatan sel darah merah ni menunjukkan kanser. Tidak, itu bukan. Dia hanya adalah normal respon terhadap jangkitan kuman. Ia akan kekal, jika ia kekal tidak normal, cuma mungkin dalam kes-kes yang tentu disebabkan oleh kanser ataupun masalah autoimun. Kalau terlalu tinggi sangat atau dalam jangka masa yang lama, kan, mungkin dah ambil antibiotik dan sebagainya masih lagi tak turun, kemungkinan kita bimbang ada masalah kanser atau autoimun. Jika nilainya menjadi rendah, yang ini kita panggil leukopenia. Dia menunjukkan bahawa sistem daya tahan kita adalah di peringkat lemah. Maksud dia kurang daripada berapa? Kurang daripada 4,000 tadi. Berterusannya kita bimbang sistem pertahanan kita lemah menyebabkan jangkitan kuman. Jadi kadang-kadang kita bukan nak tengok pada antibody saja, kita nak juga tengok pada sel darah putih yang menentukan sama ada kita kuat atau tidak kuat. Kita tengok lagi rakan kita. Ana Ratu, kalau platelet tinggi macam mana doktor? Yang ni mungkin kita bincang lagi-kali lah puan. Hari ni kita nak fokuskan kepada sel darah putih. Niza Inja, Waalaikumsalam. Jadi slide seterusnya, ini bacaan yang kita sebut sebagai differential white blood count, white blood cell count. Kalau tuan-tuan ada laporan darah tu, tuan-tuan boleh lihat yang dia ada neutrophil, limfosit, monosit, eosinofil, basophil. Yang ni 5 ni adalah adalah kita panggil sebahagian daripada sel darah putih. So sel darah putih ni ada orang cakap askar, polis, rela dan sebagainya. Dia ada pelbagai. Kalau neutrophil tu dia yang terbanyak sekali lah. Yang ni mungkin kita sebut sebagai apa? Sebagai ialah sistem tahan kita mungkin rela ke, sebab bilangan tu paling banyak sekali dalam komposisi pertahanan tubuh. Dia akan naik apabila ada jangkitan bakteria atau mungkin kita stres saja. Kita stres pun dia akan naik. Sebab tu jangan risau sangat. Kita boleh buat balik pemeriksaan darah, kalau kita tengok dia mungkin dia tinggi. Limfosit ni selalunya disebabkan oleh virus, virus infection, ataupun penyakit yang kita panggil whooping cough atau mononucleosis. Dia suku daripada bilangan sel-sel darah putih, sel-sel darah putih. Sebahagian kecil monosit. Monosit ni selalunya ada pada malaria, tuberkulosis, fungal infection. Sebab tu kalau kita tengok sebagai contoh dia meningkat, sepatutnya 10% je, tetapi dia meningkat sampai 30%, 50%, neutrophil mungkin dah menjadi rendah, berkemungkinan dia ada jangkitan TB, malaria ataupun fungal. Itu mungkin, itu hanya adalah secara am saja. Dan kita kena buat pemeriksaan yang lebih spesifik lagi. Eosinofil pula, yang ini untuk alergi. Untuk orang yang ada sebagai contoh, dia ada demam, batuk, sesama, kita cek darah dia ada semput dan sebagainya. Yang ini kita akan tengok eosinofil dia akan tinggi. Sepatutnya lebih kurang 1 hingga 3%, dia lebih daripada itu. 10% pun dah signifikan. Dan last sekali adalah basophil. Basophil adalah paling rendah. Dia terdapat pada kanser, chickenpox ataupun hypothyroidism. Okey, tujuan dia apa? Dia orang ada asma pun banyak juga eosinofil. Okey, kita pergi seterusnya. Punca peningkatan sel darah putih. Yang ni banyak sebenarnya. Saya ambil daripada buku ataupun daripada e-book saja. Dia banyak. Jadi kita bacakan sajalah. Punca primary. Punca primary ni adalah dari awal lagi. Dia memang tak ada sebab lain. Sebab penyakit ni je lah.
Yang ini selalunya susah sikit untuk dirawat. Contohnya begitulah. Antaranya ialah hereditary neutrophilia, chronic idiopathic neutrophilia, dan Down syndrome, lepas apa, leukocyte adhesion deficiency, familial urticaria, leukemia. Yang ini disebabkan oleh kanser. Sebab apa yang dikatakan primary selalunya berpunca daripada som-som tulang. Secondary pula dia adalah respon apabila berlakunya sesuatu yang masuk dalam tubuh, dia akan respon, dia akan banyak. Tetapi primary berpunca daripada som-som tulang. Leukemia, surgical removal of spleen, sebab spleen pun sebahagian daripada sistem pertahanan darah, sistem pertahanan tubuh kita. Punca sekunder, jangkitan kuman, bakteria, fungal, parasit, virus. Lepas tu kita ada keradangan yang kronik. Contohnya orang ada rheumatoid arthritis, sama ada juvenile ataupun ada orang dewasa. Kita ada Still disease, Crohn disease, ulcerative colitis, granulomatous infection, contohnya tuberculosis dan juga chronic hepatitis. Ini keradangan yang kronik lah. Perokok pun sama juga, dia akan meningkatkan sel darah putih walaupun dia dah berhenti 5 tahun. Jangan risau, dia akan perlahan dia akan turun. Stres, fizikal, pembedahan, stres emosi, dia juga akan meningkat. Tetapi dia akan turun pelan-pelan. Ubat-ubatan, steroid. Bagi mereka yang ambil steroid, dia akan lihat kadang-kadang terdapat peningkatan sel darah putih ni disebabkan oleh respon terhadap ubat yang kita ambil. Beta agonis contohnya digoxin untuk jantung kita, lithium untuk sakit psikiatri. Kemudian kita ada kanser yang melibatkan som-som tulang. Ini pun sebahagiannya sekunder, dan juga kekurangan sel lain yang merangsangkan pembentukan sel darah putih dalam som-som, contohnya hemolytic anemia, idiopathic thrombocytopenic purpura. Jadi ada soalan tadi pada puan siapa tadi tu, dia kata adakah idiopathic thrombocytopenic purpura ataupun ITP ini meningkatkan sel darah putih? Jawapannya ya, sebab dia berkaitan. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya, leukemia ataupun kanser darah putih. Yang inilah main topik kita, untuk kita mengenal, untuk kita mengetahui, untuk kita berjaga-jaga. Sebab kadang-kadang ni apabila seorang kanak-kanak lah terutamanya, demam, batuk, sesama berulang-ulang, lepas tu lambat baik, kita bimbang ada masalah sistem pertahanannya, terutamanya sel darah putih. Jadi antara penyakit ada penyakit yang mungkin menyebabkan masalah sistem daya tahan yang rendah adalah leukemia. So leukemia ni adalah kanser sel dan juga kanser yang melibatkan darah dan juga som-som tulang. Secara mudah, ia adalah kanser darah putih apabila penghasilan sel darah putih terlalu banyak tanpa dikawal. Kena ingat, sel darah putih ni dia dihasilkan dengan banyak, terlalu banyak, melebihi tadi kita sebut 11 kan, 11 berapa, 11 kuasa 9 tadi, dia terlalu banyak sangat, 11,000 tadi, dia terlalu banyak sangat, sehingga menyebabkan sel-sel lain tidak dapat dihasilkan dengan baik, sebab dia mengambil ruang dekat som-som tulang tu. Sel darah putih terlalu banyak, jadi sel-sel lain dia akan depleted, dia akan penghasilannya akan menjadi lebih rendah. Ini akan menyebabkan kurangnya penghasilan sel darah merah, menyebabkan anemia, kurangnya penghasilan platelet yang menyebabkan bilangan platelet akan menjadi rendah, tetapi bilangan sel darah merah, sel darah putih terlalu banyak. Tetapi kena faham, sel darah putih ni kadang-kadang sebab dia dihasilkan terlalu banyak dan terlalu cepat, menyebabkan sel darah putih ni kadang-kadang dia tidak mature, dia tidak matang, dia tidak boleh berfungsi, dia tidak berfungsi sebagai sistem penghasil sistem pertahanan darah. Ada sebagainya matured, yang ini bagus, boleh orang cakap tu meningkatkan sistem pertahanan darah, tetapi ada yang tak matured. Yang ini yang banyak ni akhirnya dia tak berguna, dia tak ada function, tetapi dia telah mengambil tempat penghasilan sel darah merah dan juga platelet, menyebabkan mungkin berlakunya mudah pendarahan ataupun mungkin berlakunya anemia. Jadi kena faham.
kanser darah putih adalah leukemia apabila penghasilan sel darah merah yang matured, yang matang dan tak matang terlalu banyak tanpa dikawal. Yang matang ni mungkin boleh meningkatkan sistem darah, sistem dalam tubuh, sementara yang tak matured ni tak berguna. Dia hanya mau cakap tu dan masih muda menyibuk je kat situ kan, dia mengambil ruang saja. Okay, dalam sum-sum tulang, sel darah akan dibentuk kepada sel-sel darah merah, sel-sel darah merah dan juga sel darah putih dan platelet. Pesakit yang mengalami leukemia, sel darah putih akan dihasilkan dengan banyak tanpa benar-benar sempurna. Jadi dia tak matured ataupun dia tak matang. Ini memperlahankan proses penghasilan sel-sel darah merah yang lain. Ini menyebabkan sel-sel kanser berada banyak di dalam sum-sum dan bilangan sel-sel lain berkurangan, menyebabkan masalah anemia dan juga masalah darah sukar untuk dibeku. Sel-sel kanser ini juga adalah sel ini juga adalah sel darah merah yang bukan sel darah merah, sel darah putih yang tidak berfungsi. Jadi dia tidak dapat melawan jangkitan virus. Itulah punca dia. Dia punya perjalanan leukemia ni. Nanti kita tengok jenis-jenis kanser. Jenis-jenis kanser ni kalau kita nak kategorikan dia bergantung kepada masa dan dia bergantung kepada sel. Jadi sebelum tu kita tengok rakan-rakan kita yang ada bersama. Okey, kita tengok lagi kalau ada rakan-rakan kita bersama. Okey, tak ada. Okey, jenis-jenis kanser. Jenis-jenis kanser ni bergantung pada masa dan juga bergantung kepada sel saya sebut tadi. Kalau bergantung kepada masa, kita ada acute leukemia. Acute leukemia yang ini berlaku secara pantas terutama di kalangan kanak-kanak. Yang ini selalunya tidak ada sel darah putih yang matang. Kebanyakan itu semua tak matang, jadi dia tidak ada fungsi. Ini menyebabkan sistem daya tahan dia akan menjadi rendah. Mudah untuk dapat demam, mungkin sesama, batuk dan sebagainya. Jadi kanak-kanak yang mengalami masalah demam yang berulang-ulang dan lambat baik ni sangat berbahaya, kena buat pemeriksaan lah. Kronik leukemia, ni dah lama dah. Dia tak perasan pun dia ada sebab dia berlaku secara perlahan-lahan. Dia ada campuran sel darah putih yang matang dan tidak matang, sebab tu dia tak rasa. Dia ada demam tetapi tak lama kemudian dia akan baik, tetapi lebih lambat daripada orang biasa. Contohnya begitulah. Sebab apa? Dia ada campuran sel darah putih yang matang dan tak matang, berlaku secara perlahan-lahan dan tanpa disedari. Selalunya berlaku pada orang dewasa. Kalau bergantung kepada sel pula, dia ada yang kita sebut sebagai myeloid leukemia, yang mana yang sebut tadilah, dia juga akan mengganggu pembentukan sel darah merah dan juga platelet. Jadi maksud dia kalau katakan platelet dia rendah dan juga sel darah merah dia rendah, berkemungkinan dia jenis myeloid leukemia. Sebenarnya lymphocytic leukemia apabila dia hanya melibatkan sel darah putih itu je. Seterusnya, ada 4 jenis. Ada 4 jenis leukemia secara mudah di sini. Pertama sekali yang kita sebut sebagai acute lymphoblastic leukemia. Masa dia terlalu cepat. Maksud dia dalam masa beberapa bulan je atau beberapa minggu dah ada masalah ni. Terutama di kalangan kanak-kanak. Jadi ni terlalu cepat, sama ada acute lymphoblastic ataupun acute myelogenous leukemia. Atau satu lagi yang kronik kita panggil sebagai chronic lymphoblastic ataupun chronic myelogenous leukemia. Jadi pengelasan ni kita tak payah tahulah, biar doktor yang menentukan yang mana satu kita punya kanser. Na'udzubillah. Jadi apa punca leukemia? Jadi leukemia ni sebenarnya kalau kita nak sebut, dia bermula daripada masalah DNA dalam sum-sum kita yang terganggu. Dia menyebabkan apa yang disebut sebagai mutation. Apabila DNA ataupun single cell di dalam bone marrow kita bertukar, kita panggil mutated, dan juga tidak membentuk sel yang normal. Jadi dia coding dia dah bertukar, jadi dia tidak menghasilkan sel yang normal. Macam komputer kita lah kan, apabila kita nak tulis perkataan saya SAYA, tetapi Y kita tekan-tekan dia tak keluar,
bila kita print dia akan tulis SA saja, dia tak keluar SAYA. Sebab apa? Masalah apabila kita printing. Macam kita DNA kita, apabila berlakunya mutasi, sepatutnya menghasilkan sel darah putih, tetapi dia tidak menghasilkan sel darah putih yang berfungsi, yang normal, yang matang seperti contoh. Jadi dia tak dapat berfungsi. Jadi kalau ikut kebanyakan arus perdana, perubatan arus perdana, dia kata perubahan ini sebenarnya tak diketahui dengan jelas puncanya. Tak tahu jelas. Tetapi banyak apabila saya membaca berkaitan dengan perubahan mutasi DNA ni, puncanya disebabkan oleh pelbagai. Antaranya previous cancer treatment with radiation ataupun radioterapi dan juga kemoterapi. Yang ini pun setengah orang mungkin dia prone, dia mudah dapat. Tak semua, tetapi setengah orang dia lebih mudah mendapat masalah ini. Sebab tu orang yang ada kanser tu, dia apabila rawatan kemoterapi, radioterapi, mungkin dos dia besar untuk dia, dia boleh mendapatkannya. Ataupun mereka yang terdedah pada bahan kimia, terutamanya benzin dan juga formaldehyde. Tuan-tuan tahu benzin tu apa? Benzin tu antaranya terdapat pada asap kereta. Asap kereta tu bukan asap kereta saja, tetapi juga dalam minyak petrol yang kita isikan ke dalam kereta. Sebab tu apabila kita nak isikan minyak dalam kereta tu, pastikan kita tidak menghidu dia punya wap, sebab dia ada benzin. Kalau kita sesekali mungkin tak ada sangat, paling maksimum pun mungkin kita akan mabuk sikit. Tetapi kalau kita sebagai contoh setiap hari mengisi pekerjaan kita, ataupun mungkin kita memang mengisi minyak perjalanan jauh, terpaksa mengisi minyak setiap hari, benzin yang masuk ke dalam paru-paru kita, dia akan merosakkan DNA dalam tisu dan juga organ kita. Jadi bergantunglah yang mana, sama ada paru-paru, mungkin pergi ke som-som tulang dan sebagainya. Kalau puan hamil, dia akan juga merosakkan bayi yang ada di dalam kandungan. Sebab tu bahaya. Juga formaldehyde. Formaldehyde pun antaranya yang selalunya lah yang pernah didedahkan adalah ikan yang baru ditangkap dari laut kan. Formaldehyde ni orang panggil dia adalah pengawet mayat. Kalau saya belajar dulu di medical school dulu, mayat-mayat ni direndam di dalam formaldehyde untuk beberapa tahun sebelum dia punya kulit, tulang dan juga dagingnya menjadi tidak busuk. Jadi bila kita keluarkan daripada kolam formaldehyde tu, jadi kita boleh membuat pembedahan untuk mengkaji, belajar dan sebagainya. Jadi formaldehyde ni kadang-kadang dicampurkan daripada ikan yang baru ditangkap di laut, menyebabkan dia tahan. Walaupun dah seminggu masih lagi kejung lagi. Walaupun mata dia dah merah, dia punya insang pun dah mungkin dah busuk, tapi daging dia masih kejung. Bila kita masak, rupanya dia dah tak fresh lagi. Selain daripada itu, terdapat juga kerosakan DNA ni pada ultraviolet radiation. Terdedah kepada cahaya matahari yang terlalu lama, terutama mereka yang berkulit putih. Berkulit putih ni sel-sel pigmen pada kulit kita ni kurang, jadi dia lebih mudah untuk bertukar menjadi kanser. X-ray, pendedahan terlalu banyak X-ray, yang terutama yang bekerja di kawasan X-ray department, kena berjaga-jagalah. Chemical, rokok saya sebut tadi, kemudian nitrate and nitrate preservation, yang ini terdapat dalam makanan, dalam hotdog, dalam kita punya apa lagi, dalam kita punya burger. Sebab tu dia adalah berbahaya apabila dibakar. Dia bakar lagi lah dia menjadi lebih toksik. Begitu juga barbecue, yang mana dia certain chemical di dalam tu dan juga arang ataupun pembentukan karbon semasa kita bakar barbecue tu, dia juga boleh merosakkan DNA kita. Kemudian peralatan chemical dalam kita punya kosmetik kita, benzyl peroxide, yang kita kena check lah. Selain daripada itu, human papilloma virus, HPV, yang menyebabkan kanser pakai rahim. Sebab tu kena jaga kebersihan. Sebelum kena pastikan bersih. Kalau tak, mungkin akan merebakkan HPV. Kemudian ada juga Helicobacter pylori, yang ini yang boleh menyebabkan kanser pada perut dan juga mungkin pada usus kita. Terutama perut lah terutamanya.
Okay, kita lihat lagi rakan-rakan kita. Okey, tak ada perkongsian. Mungkin Kosyok mendengar. Okey, kita seterusnya pergi kepada apa lagi? Punca mutasi kita dah pergi, dan juga kita pergi kepada seterusnya adalah slide seterusnya. Okey. Tanda-tanda leukemia. Tanda-tanda leukemia ni adalah selalunya dia tak spesifik. Dia tidak spesifik. Maksud dia mungkin ada, mungkin tak ada. Tandanya antara sebagai contoh mudah penat, tak ada tenaga, rasa letih, itu nombor satu. Lepas tu kita tengok dia punya kulit dia macam pale ataupun macam apa, pucat je. Sebab apa? Sel darah merah tak ada. Saya sebut tadi kan, sel darah putih, walaupun dia kanser leukemia, kanser sel darah putih, tapi kadang-kadang dia melibatkan juga sel darah merah. Tak maaf, saya tolong ambil ni saja. Cepat sikit. Okey. Kemudian demam yang berulang-ulang, lambat baik, kanak-kanak lah terutamanya. Yang ni yang kita bimbang dia. Mudah bruises ataupun lebam, sikit lebam, tidur bangun lebam, terlanggar almari lebam, jatuh sikit lebam. Lebam bukan sikit lah tu, besar pula tu. Lebih tak macam orang normal. Ini antaranya. Kemudian pendarahan hidung, gusi berdarah. Ini adalah mungkin tanda-tanda apabila platelet kita menurun disebabkan oleh leukemia. Kemudian sakit pada sendi, rasa tender, sakit, ada keradangan di situ. Pembengkakan kelenjar limfoid atau kelenjar limbs atau kelenjar limfa, terutamanya kanak-kanak, di bahagian belakang, di kawasan telinga, di kawasan leher, di bahagian dagu. Ini antaranya lah yang tengok. Selalunya budak-budak ni kalau ada demam, dia akan mengadulah, kita periksa dia, kita mandikan dia ke, kita pakai baju, kita perasan ada kelenjar. Bila kita picit sikit, kalau katakan disebabkan oleh infection, dia akan rasa sakit. Dia tak selesa. Tapi kalau dah kanser dah lama, dia kuman pun dah tak ada, dia disebabkan oleh, dia menyebabkan kelenjar tu tak sakit. Pegang-pegang pun ada je, dah lama dah. 2 bulan, 3 bulan. Kalau ada satu, mungkin tak apa. Tetapi kalau ada banyak, ada terlalu banyak, yang ni kita panggil, yang ini yang kita bimbangkan. Kemudian kita tengok dia apa lagi, mudah mendapat jangkitan kuman, saya cakap tadi, penurunan berat badan tanpa dirancang. Dia tak diet tetapi turun 10 kilo. Malam berpeluh, susah bernafas, rasa sakit pada tulang yang besar, tulang besar, sama ada daripada ribs ke, tulang belakang dan sebagainya, disebabkan oleh masalah dalam som-som kat situ lah tadi. Kemudian kena ingat bahawa kadang-kadang leukemia ni, terutamanya yang jenis kronik ni, kadang-kadang tak menunjukkan sembarang tanda. Tahu-tahu satu hari kita buat pemeriksaan darah, doktor kata sel darah merah, sel darah putih awak ni terlalu banyak. Jom kita buat pemeriksaan lanjut. Bila pemeriksaan lanjut barulah ketahui. Apa pemeriksaan lanjut dia tu? Pemeriksaan lanjutnya, doktor apabila suspek leukemia, dia akan membuat pemeriksaan fizikal lah tadi. Dia tengok kelenjar, bukan saja di bahagian leher, tetapi mungkin kelenjar di bahagian-bahagian lain, di bahagian ketiak ada, di kelengkang ada terutamanya. Yang inilah yang kita bimbang. Kemudian kita akan buat complete blood count ataupun CBC, ataupun dekat Malaysia ni kita panggil peripheral blood smear. Peripheral blood smear ni dia akan dibuat di bawah mikroskop. Jadi kita akan melihat struktur sel darah merah tu, sama sel darah putih tu, sama ada dia matured atau tak matured. Kalau dia tak matured terlalu banyak, yang ni yang kita sebut tadi tu, mungkin leukemia. Selalunya apabila orang cakap tu dah orang cakap tu kita suspek lagi, kita akan membuatlah pemeriksaan yang kita sebut sebagai bone marrow biopsy ataupun kita sebut sebagai bone marrow aspiration. Ini nak confirmkan sebab punca masalahnya adalah daripada som-som, terutama daripada tulang pelvis, tulang punggung kita dan juga tulang belakang. So kita boleh ambil daripada situlah. Jadi bagi bios, cucuk sini, ni tak bios pengsan, ini just bios di situ.
Cucuk sikit, ambil sampel daripada som-som di situ, kemudian dia buat pemeriksaan bagi memberi diagnosis yang betul, yang sebenar, yang tepat sama ada dia ada kanser atau tidak. Jadi inilah antara yang dilakukan ketika membuat pemeriksaan bagi mendiagnosa kanser sel putih. Okey, tuan-tuan puan-puan, terima kasih. Ada soalan-soalan lain? Kita tengok sikit lagi sekali kalau ada. Saya minta maaf kalau saya tidak menyebut nama tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tak ada soalan. Jadi saya rasa perkongsian kita hari ini saya membuat sedikit konklusi ataupun sedikit conclusion lah tentang perbincangan kita, iaitu pertama sekali adalah kita nak tahu apa yang dikatakan sebagai kanser sel darah putih. Sebab perkataan ni, leukemia ni dah ramai orang guna. Ramai orang guna perkataan leukemia ni. Doktor guna, orang awam guna, makcik-makcik pun cakap anak saya ada leukemia. Lepas tu orang yang berjual suplemen pun beritahu ni bagus untuk leukemia dan sebagainya. Jadi kita nak tahu apa sebenarnya leukemia itu, tanda-tanda dia. Tanda-tanda dia tadi, leukemia tadi bermula daripada tulang som-som kita. Masalah ni selalunya lah. Yang kedua, tanda-tanda dia kadang-kadang dia tak dapat dilihat dengan orang cakap tu secara spesifik. Sebab mungkin kronik kan, penyakit kronik, perlahan dia rasa lemah, letih, bila cek ada masalah. Ataupun di kalangan kanak-kanak terutamanya dia berlaku dengan cepat. Jadi sebab tu kita panggil acute leukemia. Kemudian cara pemeriksaan dia selalunya yang kita akan buat bone marrow aspiration, ambil sedikit sampel darah di situ, kemudian kita buat pemeriksaan di bawah mikroskop. Jadi tuan-tuan, terima kasih kerana berkongsi, meluangkan masa mendengar perkongsian saya pada malam ini. InsyaAllah minggu depan kita akan berkongsi juga berkaitan dengan isu atau topik yang lain yang secara santai, secara mudah dipaham. Saya harap tuan-tuan dapat meluangkan sikit masa pada minggu depan. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.